Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Daud. Saya Muhammad Zufair bin Abdullah dan rakan sekumpulan saya iaitu Izzati Aisyah dan juga Hafrina Batrisha akan melakukan analisis berkaitan suatu artikel yang bertajuk Tinjauan terhadap pendekatan apresiasi dan kritikan seni dalam memahami karya seni rupa. Jadi, yang pertama, kumpulan kami akan menelusuri bidang keutuhan wacana dalam penulisan akademik. Yang pertama adalah keutuhan semantik. Keutuhan semantik merupakan hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana yang melibatkan hubungan-hubungan antara klausa dengan ayat yang terdapat dalam hasil penulisan. Okey, antara contoh keutuhan semantik adalah yang pertama, iaitu hubungan sebab dan tujuan. Menerusi bahasa visual, sesebuah karya seni menyediakan maklumat yang berbeza dari segi makna bergantung pada kepekaan dan pengetahuan audiens tentang seni rupa itu sendiri. Kefahaman dan apresiasi audiens akan dapat menghubungkan pemikiran, pandangan dan perasaan tentang sesuatu perkara yang boleh menjadikan kehidupan manusia lebih sempurna kerana seni mempunyai kekayaan dan kepintarannya yang tersendiri. Di mana ayat ini merupakan menyatakan bahawa tujuan kajian ini dilakukan untuk menjelaskan konsep seni. Hal ini kerana banyak pihak yang kurang menyedari konsep seni dan mengapresiasinya, iaitu kefahaman dan apresiasi audiens akan dapat menghubungkan pemikiran, pandangan dan perasaan, di mana ia merujuk kepada tujuan kepada kita untuk mempelajari apa itu bahasa seni visual. Jadi yang kedua adalah hubungan sebab dan hasil. Seniman menggunakan bahasa seni untuk menggabungkan elemen seni tampak menurut prinsip-prinsip seni reka, menerusi media dan teknik. Hasilnya, sesebuah seni rupa mempunyai bentuk untuk meluahkan berkomunikasi, iaitu hubungan sebab dan hasil di mana seniman menggunakan bahasa seni. Kerana, sebab apa? Kerana untuk menggabungkan elemen seni tampak menurut prinsip-prinsip seni reka, menerusi media dan teknik. Apakah hasilnya? Jadi hasilnya adalah sesebuah seni rupa mempunyai bentuk untuk meluahkan dan berkomunikasi. Yang ketiga adalah hubungan memperkuat isi, di mana namun demikian, makna sesebuah karya seni rupa tidak mudah difahami oleh semua golongan masyarakat kerana memerlukan penghayatan tertentu. Penghayatan terhadap seni rupa memerlukan ilmu apresiasi untuk berkomunikasi dan berhubung dengan lebih tepat kerana bahasa seni visual juga mempunyai sistem aturannya. Okey, ayat kedua iaitu seni lebih dihargai bukan hanya pada kecantikan luaran bentuk karya tetapi lebih bernilai dengan keupayaan seseorang mentafsir makna yang diungkapkan melalui bentuk karya tersebut. Reagan 1999, iaitu ayat kedua ini mengukuhkan lagi atau memperkuatkan lagi ayat yang pertama di atas supaya pembaca-pembaca lebih faham dan lebih dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan saya akan menerangkan tentang keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa sematik yang bermakna dalam sebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Menurut Faridah Nazir, keutuhan leksikal merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana yang itu antara perkataan atau leksikal dalam wacana tersebut. Pecahan pertama ialah pembuka dan penutup. Pembuka dan penutup yang biasa digunakan dalam penulisan keutuhan leksikal. Dalam penulisan karya klasik, banyak menggunakan Al-Kisah sebagai pembuka teks dan Wallahualam sebagai penutup. Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah digunakan sebagai pembuka. Manakala penutup surat khidmat rasmi pula adalah sekian untuk maklumat dan perhatian tuan atau sekian terima kasih. Yang itu tiada dalam petikan. Pecahan kedua ialah antonim. Faridah Nazir menjelaskan antonim ialah perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan. Husain Fateh, antonim turut disebut sebagai posisi makna yang itu konsep yang berlawanan untuk menunjukkan makna bertentangan. Husain Fateh memberikan contoh penggunaan antonim dalam penulisan. Sebagai contohnya dalam artikel kami, kefahaman dan apresiasi audiens akan dapat menghubungkan
pemikiran, pandangan dan perasaan seniman. Pecahan ketiga ialah hiponim. Hiponim ialah perkataan yang mempunyai makna yang boleh menunjukkan maksud perkataan lain, iaitu makna umum dan makna khusus. Menurut Husin Fatih, ini menjelaskan bahawa hiponim ditakrifkan sebagai satu perkataan yang memberi makna kepada satu perkataan yang lain. Contoh yang berada dalam artikel menyatakan bahawa bentuk dan makna satu karya seni tidak boleh dipisahkan kerana kedua-dua aspek ini memberi kesan kepada cara penonton melihat atau berfikir tentangnya. Mereka mentakrifkan bentuk sebagai aspek estetika yang menjadikan objek karya seni seperti medium, bahan-bahan yang digunakan, skala dan lain-lain. Makna pula adalah maksud yang timbul daripada karya, sama ada maksud yang menjadi penyataan oleh artis tersebut ataupun maksud yang diterjemahkan oleh penonton. Pecahan keempat ialah kolokasi. Kolokasi merujuk kepada hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan. Menurut Faridah Nazir, beliau menjelaskan kolokasi sebagai pengulangan yang melibatkan penggunaan sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan satu idea, topik, situasi atau konteks. Seperti contoh dalam artikel, penerangan atau description adalah peringkat pertama dalam teori apresiasi seni ini. Pada peringkat ini, pengkritik akan menyenaraikan apa sahaja fakta yang dilihat daripada bentuk karya tersebut. Pecahan kelima, sinonim. Menurut Faridah Nazir, persamaan lesikal merujuk kepada perkataan berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Persamaan ini dapat dilihat berdasarkan ciri persamaan perkataan dalam dua ayat yang berturutan untuk menunjukkan persamaan maksud. Contoh yang terdapat dalam artikel ini, model kesatuan organik oleh Oakville boleh digunakan sebagai sandaran untuk membuat penghayatan dan kritikan seni terhadap karya seni rupa dengan lebih terperinci dan teratur. Pecahan keenam, pengulangan. Menurut Faridah Nazir, pengulangan menjelaskan sebagai pengulangan unsur yang sama. Pengulangan bermaksud perkataan diulang secara penuh tanpa memberikan sebarang perubahan sama ada bunyi atau maksudnya. Husin Fatih menjelaskan pengulangan boleh dalam bentuk bunyi, suku kata, kata atau perkataan yang dianggap penting untuk memberi penekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Contohnya, karya seni rupa atau seni halus mempunyai kepentingannya yang tersendiri dalam kehidupan manusia. Ia berupaya menjadikan kehidupan lebih sempurna sekiranya interaksi dan komunikasi antara seniman dan audiens terlaksana. Namun demikian, karya seni rupa adalah unik dan tidak mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat. Pecahan ketujuh, fonologi. Kajian yang dilakukan mengenai pola bunyi bahasa, yang itu tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam satu bahasa. Contoh yang terdapat di artikel ialah penekanan kepada unsur-unsur seperti garisan, jalinan, bentuk, ruang, tekstur dan warna. Diolah menggunakan prinsip seni seperti harmoni, pergerakan, keseimbangan, kepelbagaian, perbandingan, penegasan dan kesatuan. Konsep kejelasan dalam artikel ini ialah kita mengetahui bahawa artikel itu merupakan artikel penulisan ilmiah. Hal ini kerana penulisan ilmiah sinonim dengan perbincangan mengenai naskah
bab bahagian topik utama, subtopik, perenggan dan halaman-halaman seperti halaman judul, penghargaan, bibliografi, lampiran dan indeks. Gabungan semua aspek ini membentuk satu organisasi penulisan berkualiti. Kejelasan dalam penulisan wujud dalam melalui penilaian keseluruhan organisasi penulisan. Kejelasan dapat dilihat daripada penggunaan bahasa yang komunikatif, strategik, berstruktur dalam pengolahan keseluruhan penulisan. Kejelasan turut wujud melalui penggunaan bahasa komunikatif yang formal, penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas, perkembangan idea secara logik, koheren, kohensif dan langkah-langkah penulisan teratur. Menurut Asma Umar tahun 2018 menyatakan dalam konteks penulisan, ungkapan organisasi teks memberikan gambaran yang tentang rupa bentuk sesuatu teks akademik dari segi pembahagian dan bab atau tajuk-tajuk yang kecil. Baiklah, jika kita lihat balik dalam artikel tersebut, kita dapat lihat dia mengisi pendahuluan dan akhir sekali kesimpulan, dan di tengah-tengahnya dia mengisi uh, enam ayat topik, enam isi tajuk-tajuk kecil untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui apa kandungan-kandungannya. Ini turut masuk dalam kejelasan dan dengan dia punya subtopik yang ditulis pertama sekali akan menunjukkan bahawa penulis ini faham dan mengetahui kejelasan dalam aspek penulisan akademik. Okey, penulisan yang jelas. Kita dapat lihat daripada penulis sendiri, contohnya ayat topik, dia ada dua ayat topik, merupakan pernyataan lebih umum daripada pernyataan lain. Ayat utama dikenali sebagai ayat topik, ayat yang menyatakan perkara dan persoalan yang akan dibincangkan dalam sesuatu perenggan, dan ayat topik boleh ditulis dan diletakkan pada posisi tertentu. Penulisan yang jelas. Ayat isi lagi satu yang kedua, ayat isi. Ayat isi ni isi dan hujah memainkan peranan yang penting dalam sesebuah perenggan, berfungsi sebagai penyokong dan memperkukuhkan ayat topik. Hujahan ayat perlu ada bukti. Bukti boleh dianggap boleh digunakan dan akronim atau singkatan untuk penulisan yang jelas. Boleh digunakan untuk menjadikan akronim atau singkatan untuk penulisan yang jelas. Lepas tu, perkara yang perlu diambil jika kita dengan ambil perhatian semasa menggunakan kata singkatan ni ialah jelaskan semua terminologi yang tidak diketahui oleh pembaca, menulis nama penuh pada kali pertama tanpa mengira singkatan sudah terkenal atau diketahui pembaca, menggunakan kata singkatan standard bagi kata nama khas, menggunakan istilah penuh dalam teks sebagai rujukan pertama dengan kata singkatan dalam kurungan. Kemudian akronim itu juga boleh digunakan untuk keseluruhan teks seterusnya. Okey, daripada semua kalau kita tengok semua isi kandungan daripada artikel ini, kita dapat lihat dia ada ayat topik dan ayat isi. Ayat topik dalam artikel ini ialah pendekatan kaedah aspirasi kritikan seni rupa, kepentingan memahami seni rupa, kritikan dengan pendekatan bentuk dan makna, kritikan dengan pendekatan model kesatuan organik, serta jika kita tengok kat dalam pengenalan dan kesimpulan juga turut ada ayat-ayat topik. Dia macam wajib ada ayat topik ni sebab dia penting untuk kita tahu apa sebenarnya isi yang perlu dikatakan, apa dia isi yang dikatakan oleh penulis tersebut. Contohnya dalam pengenalan ialah seni adalah pengalaman estetika yang menurut Lazare dan Leisure tahun 2008 adalah satu bidang yang bersangkut dengan sistem pengkaji seni yang mempengaruhi oleh individu artis dan seniman dan budaya persekitarannya. Kat sini kita boleh lihat betapa umumnya ayat topik itu dan dia akan
disokong dengan satu ayat, iaitu contohnya apa yang dikatakan oleh Muhammad Johari pada tahun 2007. Dan kita jangan lupa juga bila kita tengok uh, bila kita tengok kat sini juga ayat isi. Ayat isi dia contoh. Ayat topik dia pendekatan kaedah ekspresi kritikan seni rupa. Itu ayat isi dia. Tapi apabila kita tambah untuk sokong dia, dia akan cakap pelbagai pendekatan kaedah. Dan dia ambil juga bukti iaitu daripada bukti iaitu daripada Lazari dan Leisure. Dari situ kita pun nampak yang ayat isi ni dia selalu akan menyokong ayat topik ini supaya ayat itu lebih bermakna dan lebih berstruktur. Okey, seterusnya aplikasi kejelasan. Kejelasan ayat ialah elemen yang sangat penting untuk menarik perhatian pembaca terhadap penulisan. Aplikasi kejelasan merujuk kepada perkataan jelas yang membawa makna yang mudah difahami dan pembaca terhadap penulisan. Penghasil kejelasan dalam penulisan jelas yang membawa yang mudah tetapi mudah difahami perkara yang mudah jika kita melahirkan menzahir dan mengakhiri diri kita dalam proses dia boleh jadi mudah jika perancangan itu dengan pertimbangan konsisten dan berterusan sehingga selesai. Dalam proses penulisan dari peringkat perancangan yang teliti dengan pertimbangan konsisten dan berterusan sehingga selesai. Kejelasan ayat dalam konsep aplikasi kejelasan ini mempunyai 3 bahagian iaitu pengenalan, isi kandungan dan penutup rumusan. Okey, pengenalan ia memainkan peranan pengenalan ni dia memainkan peranan yang penting dan mukadimah yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang penulisan tersebut. Pengenalan turut disediakan untuk pengolahan bahasa yang kreatif untuk menarik perhatian pembaca. Dan menurut Tan dan sebagainya tahun 2019, perkara yang boleh dimasukkan dalam pengenalan adalah maklumat umum mengenai latar belakang topik yang dipilih dan maklumat spesifik yang akan dibincangkan. Penulis turut mempunyai cara tersendiri dan pelbagai dalam menulis bahagian pengenalan. Antaranya ialah kata-kata puisi dan persoalan atau kata-kata puisi dan persoalan atau pernyataan yang membuka ruang untuk pembaca berfikir. Daripada artikel ini kita dapat lihat pengenalannya yang itu kita dapat lihat bahawa mula dia akan menceritakan perkara yang lebih umum dan bukti-buktinya sebelum masuk kepada penulis ini dia menggunakan pengenalan pernyataan sebab kita lihat mula-mula penulis ini dia beritahu dulu apa dia pengertian seni berkongsikan bahasa seni ini menggabungkan semua ini dan dia akan berkongsikan dia akan cantik sikit namun demikian ini akan menarik perhatian pembaca. Seniman menggunakan bahasa perkataan untuk menarik perhatian pembaca. Bila dikata namun demikian daripada makna sebuah artikel ini kita dapat lihat pengenalannya yang itu kita dapat lihat bahawa macam dia akan menceritakan perkara yang berbalik dan bukti-buktinya sebelum masuk kepada untuk mengetahui lebih lanjut pendahuluan melalui yang dapat misalnya kat situ namun demikian beritahu dia beritahu dulu apa dia pengertian seni bahasa seni ini menggabungkan semua ini dan dia akan boleh lihat masuk dia akan jentik sikit namun demikian ini akan menarik perhatian pembaca lebih minat kataan mengetahui menarik perhatian pembaca. Dan isi kandungan ialah isi dalam penulisan ilmiah terdiri daripada perenggan-perenggan yang disusun dengan mengambil kira keutuhan wacana. Perenggan ialah sebuah esei pendek yang terdiri daripada seluruh penulisan serta mengandungi struktur yang bervariasi. Menurut Mariam Azlan dan sebagainya pada tahun 2022, urutan susunan atau perenggan mestilah menunjukkan kesinambungan huraian isu sama ada daripada umum kepada yang khusus, daripada awal hingga akhir dan kecil kepada yang besar. Antara ciri perenggan yang baik ialah kejelasan iaitu memberi makna dalam penulisan idea spesifik, jelas dan nyata. Kesatuan ialah pemusatan keseluruhan idea yang berfokus pada tajuk. Kepautan iaitu
Ayat-ayat yang dibina bertautan dengan apa yang dikesinambungkan, dan kerapian iaitu pembaca mudah mengikut aliran pemikiran dan idea. Dari sini kita boleh lihat daripada isi kandungan yang telah dilakukan oleh penulis, kita dapat lihat penulis ini seorang yang berstruktur dan kejelasannya turut tinggi, sebab jika kita lihat setiap topik itu dia akan isi dulu, lepas tu dia isi perenggan-perenggan dia. Maksudnya satu perenggan, dua perenggan, supaya ia memudahkan pembaca untuk membaca penulisan beliau. Okey. Ciri-ciri hujah dalam isi kandungan yang berkesan mengenai deskripsi atau sebab, tumpuan konsisten, pengembangan idea melalui pendapat, pengalaman dan lain-lain, dan idea saling berkaitan dan penyataan ayat topik. Kita tengok daripada, jika kita analisis daripada perenggan-perenggan yang disediakan oleh penulis, kita dapat lihat bahawa penulis menggunakan isu kandungannya dengan berkesan dan berstruktur. Akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulan ialah penulisan akademik perlu dihasilkan berpandukan format tertentu sesuai dengan jenisnya. Lazimnya terdapat sedikit perbezaan antara satu bidang atau antara yang bidang antara bahagian yang disebabkan oleh penyesuaian keperluan dan gaya penulisan. Umumnya, kesimpulan adalah rumusan daripada isi-isi perbincangan keseluruhan bab dan penulisan. Kesimpulan sangat penting kepada pembaca sebagai isyarat bahawa penulis akan berakhir dan penulisan akan berakhir, dan penulis akan memberikan rumusan terhadap keseluruhan isi yang dibincangkan. Daripada ayat ini kita boleh lihat penulis seorang yang ayat dia ialah ayat yang relevan, sebab pertama sekali beliau menyatakan bahawa ada beberapa pendekatan, dan pada akhir sekali beliau mengatakan bahawa eksplorasi dan kritikal seni dapat memberi manfaat. Maksudnya kita boleh lihat dari sini daripada apa yang diselidik oleh analisis daripada jurnal beliau, dia simpulkan dalam kesimpulan ini dan menjadikan ayatnya lebih berstruktur dan lebih kemas. Dan daripada sini kita boleh lihat bahawa penulis mencipta kesimpulan yang sangat-sangat relevan. Seterusnya adalah rujukan. Okey, mari kita mengerti apa maksud rujukan. Okey, rujukan merupakan senarai maklumat rujukan atau merupakan senarai maklumat rujukan untuk nama-nama yang telah dinyatakan dalam petikan karya yang muncul di akhir penulisan. Jikalau ada rujukan, mesti juga ada sitasi. Sitasi ini merupakan nama-nama penulis atau sumber yang dinyatakan dalam penulisan hasil karya. Terdapat juga bilangan rujukan, iaitu bilangan rujukan harus sama dengan bilangan sitasi yang dinyatakan, iaitu pada akhir penulisan, bilangan rujukan perlulah sama dengan bilangan sitasi yang dinyatakan dalam penulisan. Okey, iaitu sentingan daripada teks, sedutan kata ataupun parafrasa yang saya dapati pada artikel ini adalah sitasi petikan ayat secara langsung. Okay. Seniman menggunakan bahasa seni untuk menggambarkan elemen seni tanpa menurut prinsip-prinsip seni reka, menerusi media dan teknik. Ayat ini, penulis ini mengambil petikan ayat secara langsung daripada Feature Redness 2001 dan juga mengambil petikan ayat secara langsung oleh penulisnya iaitu Feature Redness 2001. Yang kedua adalah setengah daripada teks lebih daripada satu sitasi serentak, iaitu bahan visual seperti karya seni rupa sama ada yang mengandungi imej, kaku atau bergerak seperti muzik, filem, video dan animasi dapat diinterpretasikan dengan menilai kewujudan makna dan hubungan konsep-konsep tertentu secara berstruktur dan sistematik. Siti Uzairah 2016, Scheria 2014, Lidi and Omrid 2005 dan Rohana 2004. Penulis ini menggunakan lebih daripada satu sitasi serentak, iaitu beliau menggunakan sitasi yang berbeza tahun dan berbeza orang, berbeza penulisnya, iaitu Siti Uzairah 2016, Scheria 2014, Lidi dan
2005, Rohana 2004. Seterusnya berlanjut kepada peraturan menulis rujukan. Okey, pertama, apa yang kami dapat melalui rujukan yang ada pada artikel ini adalah rujukan ini disusun mengikut alfabet, iaitu huruf A sampai Z, iaitu dikira pasti adalah sebagai suatu peraturan menulis rujukan yang betul. Seterusnya adalah sumber rujukan. Penulis ini menggunakan sumber rujukan iaitu buku bercetak yang dipaparkan, iaitu bukti-bukti yang dipaparkan pada slide ini, iaitu antara buku-buku yang digunakan oleh beliau. Jadi Rohana Y 2004, Penyelidikan Sains Sosial, Pahang, PTS Publication. Sumber rujukan ini apabila diletakkan dalam rujukan perlulah mempunyai nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, tempat penerbitan dan nama penerbit. Seterusnya, sumber rujukan yang digunakan oleh penulis ini adalah jurnal. Artikel jurnal iaitu McAvely T. 1991 on the manner of addressing crowds in art and its content, theory at the Millennium, New York, McPherson and Co. Okay, jurnal yang patut diletakkan dalam rujukan ini adalah satunya ialah nama pengarang, tahun penerbitan, tajuk artikel, nama jurnal, volume, nombor keluaran dan nombor halaman. Seterusnya, kita beralih kepada kesalahan menulis rujukan. Kami mengenal pasti beberapa kesalahan yang terdapat pada artikel ini, terutamanya pada rujukan, iaitu Muhammad Johari 2007 menjelaskan lagi maksud estetik sebagai sebahagian dari satu ekspresi yang mencakupi semua makna sama ada di peringkat pengalaman dalaman individu dan luaran persekitaran artis. Istilah estetik juga merujuk kepada keprihatinan terhadap kualiti artistik sesuatu bentuk seni, seperti pernyataan the terms aesthetic refers to the concern with artistic qualities of form. Obvier, Stinson, Wick, Bone and Clayton 2006. Jadi kesalahan yang terdapat pada rujukan sitasi ini adalah beliau tidak menggunakan ETAL yang digunakan apabila seseorang penulis itu ingin menyatakan ingin membuat sitasi melebihi 4 individu. Jadi pembetulannya adalah Ogvier ETAL, titik, 2006. Seterusnya kesalahan yang kami dapat adalah di mana beliau menggunakan sitasi yang mempunyai tahun, tetapi di belakang tahunnya terdapat lagi nombor, di mana mengikut APA 7 hanya tahun sahaja yang perlu diletakkan, tidak perlu meletakkan nombor lain selain daripada tahun itu. Jadi iaitu Muhammad Johari 2007 titik bertindih 21, iaitu tidak betul. Pembetulannya adalah Muhammad Johari kurungan 2007 sahaja. Seterusnya adalah kesalahan menulis rujukan adalah pada rujukan ini, iaitu mengikut APA 7, nama negara, negeri dan daerah tidak perlu ditulis, manakala kebanyakan rujukan yang dilakukan oleh penulis ini adalah salah kerana beliau meletakkan nama negara dan nama negeri ataupun daerah, iaitu USA, Tanjung Malim dan juga New York, iaitu tidak perlu diletakkan dalam APA 7. Jadi itu saja, sekian daripada kami. Terima kasih.